Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran diucapkan, terluahkan pada pagi ini karena Allah memberi peluang kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu dalam surau yang mulia ini. Semoga dengan kehadiran kita berada bersama-sama dalam taman-taman surga ini, semoga kita diperoleh, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam surga nanti bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita pada pagi ini ianya akan memberi keampunan kepada kita, karena salah satu daripada hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir pertemuan majlis ilmu atau majlis yang berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para malaikat, qumu maghfur lakum, bangunlah kamu dalam keadaan kamu mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkara-perkara yang sedikit perbuatannya tapi banyak kelebihannya adalah berada dalam majlis ilmu. Sebab apa? Berada dalam majlis ilmu itu memberi kita kesedaran, peringatan dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan dalam majlis ilmu yang lawa, yang gelak-gelak, kelakar-kelakar yang sampai majlis ilmu tapi membawakan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang berlaku kadang-kadang menyebabkan tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan juga penceramah pun tak ikhlas, orang dengar pun tak ikhlas juga kan. Orang yang dengar pula tak boleh konsentrate. Bagi orang yang mendengar pula tidak mengikut adab dalam majlis ilmu, maka jauhlah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pada pagi ini kuliah saya ada tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara tanda-tanda kecintaan seorang itu, dia sentiasa sebut benda tu. Kalau orang tu cinta suatu perkara, dia selalu cerita tentang kereta sebab dia minat hobi kereta kan? Kalau orang tu minat satu perkara, dia akan cerita benda yang selalu dia ulang-ulangkan. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun orang yang sangat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tak pernah sebut, tak pernah zikir kan? Sebab di antara tanda orang tu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dia sentiasa sebut Allah, sentiasa sebut nama Allah, sentiasa sebut nama Nabi Muhammad, sentiasa berselawat. Itu tandanya kecintaan kepada Allah dan cintaan kepada Rasul. Dan dengan bila sebutnya dia tu, dia akan melakukan perbuatan. Jadi kebanyakannya orang tertipu dengan ar-raja, maknanya orang tu mengharapkan rahmat Allah tapi melakukan maksiat. Oh, dia ingat dia nak syurga, dia nak syurga, dia nak keredaan Allah tapi tak solat kan? Maknanya raja mengharapkan Allah tapi melakukan maksiat. Kita nak mengharapkan kerahmatan Allah, mengharapkan keredaan Allah tapi dengan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Al-Quran tapi Al-Quran tak pernah baca kan? Cinta kepada Rasulullah tapi buat perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah suruh macam ni, dia buat macam lain, tapi dia kata cinta kepada Rasulullah. Mana perbuatan dia itu tidak menunjukkan kecintaan atau ketaatan kepada Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan itu. Jadi perkara-perkara yang macam ni kadang-kadang terlepas pandang dan sebagainya. Jadi semoga kita diberi oleh
rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab di akhir-akhir di penghujung masa ini banyak perkara-perkara yang luar daripada syariat Islam kan. Dalam surah Al-Kahfi maksudnya ialah manusia yuhsinuna, dia menyangkakan perkara dia buat itu baik, tapi sebenarnya perbuatan itu jauh daripada agama Islam. Contohnya dia buat cara berzikir, lompat-lompat, dia kata ingat Allah, tapi sebenarnya benda itu tak dibuat oleh Rasulullah dan benda itu jauh daripada syariat Allah, maka dia menyangkakan perbuatan itu dah betul, tapi sebenarnya perbuatan itu ikut syariat dah betul. Sebab benda ni akan berlaku menyimpang daripada sedikit akhirnya jauh pergi. Bila jauh pergi daripada ajaran Islam, macam contohnya saya pernah melihat di Pakistan tu kan, satu agama ajaran Islam yang memuja kubur. Dia puja kubur, setiap masjid ada kubur, dia akan puja kubur, dia akan memohon keampunan, mohon rahmat daripada kubur. Lama-lama dah menjadi sebati satu kampung, satu daerah, jadi dia macam tu dah. Akhirnya jadi pesta. Jadi perkara macam tu bila nak dihapuskan balik memang susah nak dihapuskan, sebab dah benda tu dah dibuat 20 tahun, 30 tahun, sampai 100 tahun, maka ia akan menjadi satu perbuatan yang biasa bagi mereka. Jadi semoga kita dengan belajar sirah ini kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita kena banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, dengan mengamalkan ajaran-ajaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sepanjang kehidupan dia, dan dengan itu kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meminum air Kolam Kausar dengan tangan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu di Kolam Kausar itu ada malaikat yang menjaganya. Jadi seorang itu akan datang untuk minum daripada Kolam Kausar itu, tiba-tiba malaikat akan beritahu si fulan ini melakukan satu perkara yang luar daripada kamu ajar, suatu kamu tak ada, maksudnya suatu Nabi wafat, orang ini telah mengubahkan agama Islam dengan cara yang lain. Maka malaikat ini kata, sesungguhnya si fulan ini telah membuat kesesatan setelah ketiadaanmu ya Rasulullah, maka dia dihalau daripada mendapat minuman di Kolam Kausar. Disebab berlakunya perkara-perkara yang luar, hingga kadang-kadang dah tak ada lagi ciri-ciri agama Islam, sebab berlakunya penambahan, contohnya berlaku di negara-negara Arab dan sebagainya, satu tempat yang macam Syiah dan sebagainya, dan di Lebanon dan sebagainya, dah mereka dah tak ada lagi dah agama Islam, cuma namanya Islam, sebab berlakunya penyelewengan. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat sirah Nabi Muhammad SAW, dia bergantung kepada ayat Al-Quran yang diturunkan, peristiwa yang berlaku, semua kisah 23 tahun daripada Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, itu dikira sirah dan tercatat dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah At-Taubah, Allah menceritakan satu peperangan, iaitu peperangan Hunain. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW setelah membuka kota Mekah kan, kita tahu kota Mekah ni dulu dikuasai oleh kafir Quraisy. Setelah tahun ke-8 Nabi Muhammad membuka kota Mekah dan boleh di mana penguasaan penuhnya oleh tentera Islam, di tahun yang ke-8 Nabi Muhammad membuka kota Mekah dan dihapuskan segala kesyirikan-kesyirikannya. Dan selepas tahun tu selepas daripada tahun ke-8 tu diadakan haji, dan setelah lagi tu Nabi Muhammad pergi buat haji wida. Sebelum daripada haji wida tu, Nabi Muhammad mengarahkan Abu Bakar untuk menjadi ketua haji, dan tahun itu juga dihapuskan, dilarang
Quraisy daripada mengerjakan haji dalam keadaan yang tidak mengikut syariat. Jadi selepas itu diminta kepada orang kafir haram untuk masuki kota Mekah, Madinah ini selepas tahun itu. Maka selepas tahun yang ke-8 ini Nabi Muhammad lepas ke kota Mekah, Nabi balik ke Mekah ke Madinah hanya 15 hari saja. 15 hari saja. Berkata apa sibuknya Nabi Muhammad sewaktu usianya. Waktu itu Nabi Muhammad umur 61 tahun dah. 61 tahun. Tapi masih 61 tahun, Nabi wafat 63. 61 tahun Nabi Muhammad lepas dulu bukan naik flight kan. Daripada Mekah, daripada Madinah pergi membuka kota Mekah, lepas tu balik ke Mekah, balik ke Madinah selama 15 hari, dapat berita bahawasanya ada satu kumpulan lagi orang-orang kafir Quraisy, Saki Baki, namanya kumpulan geng-geng Taif ni, geng Hawazin ataupun Sakif ni, di kawasan nama dia Hunain. Satu nama dia Malik bin Auf, ketua dia Hawazin ini, yang masih lagi nak cuba nasib nak menghapuskan Islam. Mereka ni nak hapuskan Islam. Maka Rasulullah adalah perancangan. Bila Rasulullah tahu bahasanya Hawazin ini berkumpul untuk memusnahkan Islam, Rasulullah setkan tentera terus. Kalau Rasulullah kata, tunggu dia serang kita dulu tak? Itu Rasulullah adalah seorang suami, seorang bapa, seorang pejuang, seorang pemimpin, dan seorang memang segala-galanya. Contoh itu ada pada Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu ada satu contoh yang baik, terbaik. Kalau orang kata nak cari politik Rasulullah yang terbaik. Nak cari sebagai seorang ketua tentera Rasulullah. Nak cari jiran yang baik, Rasulullah. Nak cari segala-galanya ada pada Rasulullah SAW. Maka Hawazin ini dia duduk di kawasan Taif, dan kalau pergi Mekah, Madinah, Taif dan Mekah kan. Jadi setelah Hawazin ini, dia mengumpulkan semua penduduk dia, baik perempuan, baik kanak-kanak, baik binatang, semua ini kelas dia nak lawan Islam. Maka dia bawa dengan tentera yang banyak. Orang Islam tentera yang banyak juga, iaitu 12,000 orang. 12,000 orang ini 10,000 daripada orang Islam Madinah dan 2,000 darinya daripada penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Saya baca surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa wallaytum mudbirin summa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzabal ladzina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin. Jadi dalam surah Taubah ni ayat yang ke-25 26 Allah menceritakan, sini disebutkan Hunain, wa yauma Hunain. Mungkin orang pergi Mekah boleh lawat Hunain. Saya tak pernah lawat Hunain, tak tahu kat mana. Ini bawa pergi Taif saja. Macamnya tempat-tempat mungkin ke dalam tu tahu kita bawa. Wa yauma Hunain, di hari Hunain ini, laqad nasarallah, sesungguhnya Allah telah menolongkan kamu dengan banyak tempat. Rasulullah Allah beritahu, wa yauma Hunain, di waktu perang Hunain ini, iz a'jabatkum kasratukum. Jadi peperangan Hunain ini adalah peperangan yang orang Islam hampir-hampir kalah. Sebab apa? Sebab kalahnya ialah di antaranya bila orang tentera Islam ni overconfidence dan merasa takjub dengan banyaknya tentera dia. Dia kata kita tak akan kalah. Dulu kita perang Badar, kita perang Uhud, kita tentera sikit saja, tapi kita boleh mengalahkan kafir Quraisy. Ini kan tentera kita paling banyak, dan orang kafir Quraisy pun dah lemah. Pembukaan kota Mekah pun dah berjaya. Jadi kita hari ini kita mana
Setakat nak lawan hari ni dah tentu rasa kita tak boleh menang. Ni a'jabatkum, dalam Quran kata a'jabat, ujub. Iz a'jabatkum, ketika mana kamu merasa rasa mana ajib, maknanya rasa bangga, rasa lebih kasratukum, dengan banyak bilangan kamu itu. Sebab itu kemenangan itu bukan ada pada bilangan tu sangat kan, bilangan tu sangat. Oh, kita orang Islam ramai, kita boleh menang. Tak. Berarti mana kualiti kita? Maknanya di sini kebanyakan tentera Islam ni, lebih-lebih lagi tentera Islam yang baru masuk Islam 2000 orang tu, dia baru masuk Islam, dan mereka ni kata kita dah banyak, tak masalah, hari ni kita boleh counter semua kafir Quraisy semua, sebab kita banyak, bilangan kita banyak. Maka akhirnya bila berlaku peperangan, mana dalam Quran ni kata falam tughni ankum syai'an, Allah kata bilangan yang banyak itu tidak menjadikan kamu akan boleh menang. Wadaqat alaikumul ard, ketika berlaku peperangannya sebaliknya. Jadi tentera Islam Hawazin ni, penduduk Taif ni dengan penduduk Saqif ni terkenal dengan ahli pemanah yang hebat. Mereka ni adalah ada kebolehan manah yang hebat. Maka bila berlaku peperangan ini, Saqif dengan Hawazin ini di wadi ni, lembah Hunain, mereka dah awal Islam dah, tentera Islam dah pergi pagi, tapi mereka dah, Hawazin dengan Saqif ni dah awal-awal lagi dah pergi berkubu kat situ. Bila tentera Islam masuk dalam lembah Hunain ini, tiba-tiba tentera Islam diserang oleh Hunain, tentera Quraisy di Hunain. Akhirnya tentera Islam yang 12,000 orang itu bertebaran, diserang hendak oleh Hawazin dan Saqif, sampai mana berpecah disebabkan serangan ini, sehingga kan Rasulullah bersama dengan 9 orang sahaja daripada 12,000 orang itu bertebaran lagi dengan dipanah oleh kampung Quraisy, sehingga kan ada 9 orang yang duduk mengiringi Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah kata, di sinilah ternampaknya Rasulullah tak lagi duduk bertentangan seorang-seorang melawan musuh. Maknanya kita kata asja'an nas, orang yang paling berani kat dunia ni ialah Rasulullah SAW. Dalam umur 61 tahun boleh bertahan melawan kafir Quraisy Hawazin ini dengan kumpulan yang 9 orang sahaja. Maka waktu itu ada berita kata Rasulullah telah terbunuh. Mana dekat sinilah Rasulullah panggil kepada tentera-tentera, Rasulullah beritahu kepada Abbas, bapa saudaranya. So Abbas ni seorang yang berkuat dalam peperangan. Maka Rasulullah kata, Abbas, panggillah orang-orang lain semua, ingatkan mereka di mana mereka telah berjanji untuk semati melawan Islam ini. Maka Abbas pun panggil. Maka yang lain pun selepas daripada Abbas panggil tu, mari kumpul balik semula 100, 200 sampai umus. Maka kat sinilah kita lihat bahawa Allah kata apa ni? Summa anzalallahu sakinah. Selepas mereka lari bertebaran itu, maka Rasulullah doa pada Allah, dan Rasulullah mengambil satu tanah, satu debu, Rasulullah balikkan kepada kafir Quraisy di waktu yang cemas itu, sehingga mereka bertebaran lagi dan tak nampak apa benda. Dan Allah kata summa anzalallahu sakinah, ketenangan ala rasulihi, atas rasulnya. Jadi mana peristiwa yang berlaku di Hunain itu ayat Quran turun. Jadi ayat Quran itu turun mengikut peristiwa yang berlaku. Maknanya peristiwa Hunain itu berlaku, Al-Quran bercerita tentang Hunain. Jadi maknanya Al-Quran turun on the spot, tentang ceritakan tentang bagaimana peperangan Hunain. Wa 'alal mu'minin wa anzala junudan, dan Allah turunkan tentera-tentera lam tarauha, yang kamu tak nampak, itu malaikat. Lam tarau wa azabal ladzina kafaru, dan Allah mengazab orang kafir. Wa zalika jazaa'ul kafirin, itulah balasan bagi orang kafir yang ingin menentang ataupun menyerang Islam, dan mereka masih lagi tak puas hati untuk menghapuskan Islam di kawasan kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy
satu kumpulan, Hawazin satu kumpulan. Jadi Hawazin dan kafir Quraisy ini dua kaum yang hebat, yang kuat. Kafir Quraisy dah kalah dah. Kafir Quraisy dah surrender, dah tak nak lawan dah. Tapi Hawazin tak mengalah lagi. Sebab itulah dia serang, dia buat serangan terakhir. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Rasulullah daripada Mekah pergi ke Taif, kan, dengan berkuda dengan umur 61 tahun ini dalam keadaan yang panas dan sebagainya untuk menghapuskan saki-baki orang yang menentang Islam ini. Kita lihat satu lagi peristiwa sewaktu mereka ni berjalan daripada Madinah untuk ke Mekah, mereka lalui satu kawasan. Jadi orang kafir Quraisy pun orang Islam yang baru masuk Islam 2000 orang ni, dia lalu di kawasan-kawasan yang kawasan yang untuk menuju ke Mekah. Dia ada satu tempat namanya Atlas Watis, nama kawasan itu. Maka mereka melihat satu pokok yang besar, dan pokok besar inilah yang sentiasa dipuja ataupun yang diminta berkat daripada kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini selalu minta daripada pokok ni. Kalau dia nak pergi berperang, dia bergitak pedang jatuh dia di bawah pokok tu, maka dengan itu dia rasa dia menang. Maka setelah dia masuk Islam pun dia nak buat pun macam tu juga. Maka mereka dia kata, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatul anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah buat kami zata anwat ini seperti mereka punya hari raya. Mendengar ucapan itu Rasulullah sangat marah, sebab mereka kata, boleh tak jadikan pokok ni sebagai pokok sembahan mereka jugalah. Macam mereka nak masih lagi nak ambil berkat, doakan apa, ambil. Contohnya orang pergi puja kan, ada puja kubu lama-lama yang berkat untuk wali-wali itu dia puja, dia sembah, minta doa pada orang yang mati. Ada seorang ulama, dia kata dia pergi nak minta kat kubur, dia kata dengan orang sakit pun kita tak minta, apatah lagi nak minta dengan orang mati kan. Kalau orang tu sakit kita minta tolong doakan saya, saya pun sakit, macam mana doa awak, apatah lagi nak minta orang mati. Macam itulah. Maka Rasulullah kata kepada penduduk itu, Rasulullah kata macam mana? Allah yang maha besar, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sesungguhnya kamu telah berkata suatu perkataan yang dikatakan oleh Nabi Musa. Umat Nabi Musa pernah berkata apa? Buatlah untuk kamu Tuhan patung seperti mereka punya Tuhan-Tuhan. Jadi umat Nabi Musa pernah minta, bila minta nampak satu kaum yang sembah patung, dia minta kata, wahai Musa, buatlah patung seperti mana kaum-kaum ni juga lah, kami pun nak patung juga. Inilah maka Rasulullah mereka pun biarkanlah satu tempat itu. Bila begitu juga dengan kita kata satu patung berhala yang ada di Mekah ni pun disebabkan ada seorang, saya tengok nama siapa, dia pernah pergi di kawasan Syam dan sebagainya, dia tengok satu kaum ni sembah berhala. Maka dia kata, kalau kita ambil berhala ni bawa balik ke Mekah sebagai sembahan kita juga, kita pun tak ada Tuhan lagi, maka lebih baik kita ambil. Maka dia pun bawa balik sampel berhala tu balik ke Mekah. Maka selepas itulah timbulnya berhala di Mekah. Jadi dulu berhala tak ada di Mekah kan? Maka seorang ni dia pergi melancong kat mana, dekat Syam, dekat Syria sebagainya, boleh nampak berhala, maka dia bawa balik, dan berhala itu jadi sembahan penduduk Mekah selepas itu. Kita lihat selepas itu tentera Islam menang. Walaupun peringkat awal tentera Islam hampir kalah disebabkan keyakinan mereka bahawasanya mereka dengan bilangan yang banyak ini mereka boleh menang. Rupanya tidak, kemenangan itu adalah hasil daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa inilah Allah mengajar kepada umat Islam bahawasanya kamu jangan yakin dengan kedudukan kamu. Jadi kita pun kadang-kadang kita rasa, saya yakin ni kita pergi tak sesat ni. Tapi dengan overconfident itulah
maka kita bersesat. Walaupun tempat tu kita dah biasa pergi, kita dah biasa pergi dari tempat tu, tapi kita rasa macam sepatu lagi kita pun tak sebut insya-Allah, rasa macam kena ni tak payahlah, tak payah pakai Google tak apa kena. Tak pergi sampai sana, terus gelap mata cari tak jumpa kan, sebab overconfident dan tidak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Nabi Muhammad seorang-seorang bertahankan Hunain ini, maka Rasulullah kata, aku benar-benar seorang Nabi dan aku adalah putera Abdul Muttalib. Waktu itu Rasulullah kuat panggil, aku Rasulullah, aku seorang yang berani, aku adalah Rasulullah. Panggil kepada sahabat-sahabat, jangan lari, jangan lari, jangan lari. Sewaktu diserang oleh Hunain. Okay, satu ringkas lagi, suatu peperangan Hunain ini, Hunain dapat dikalahkan, dan kita lihat bahwasanya waktu dikalahkan itu Hunain dia bawa barang semua dan harta-harta rampasan yang paling banyak sekali yang dapat ialah waktu Hunain ini. Contohnya tawanan yang dapat tawanan yang dapat ditawan ialah 6,000 orang. Banyak 6,000 orang ni. Tawanan 6,000 orang. Dan 24,000 unta yang ditinggalkan oleh Hawazin. Dan kambing pula 40,000 lebih. 40,000. Logam sebagainya dihitung semuanya. Dan harta-harta barang kemah dan sebagainya diperoleh oleh tentera Islam. Dan wanita, kanak-kanak tu maknanya 6,000 orang, 6,000 orang yang dapat ditawan oleh tentera Islam sebagai ghanimah. Sebagai ghanimah itu semuanya dikumpulkan Nabi Muhammad SAW, dan bila Nabi Muhammad letak di Ja'ranah. Okay, Ja'ranah satu mikot. Kalau kita pergi umrah, haji dan sebagainya, di satu tempat nama dia Ja'ranah, tak jauh daripada Taif. Itu Rasulullah pergi ke Ja'ranah untuk membagikan harta rampasan itu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, satu peristiwa yang besar yang berlaku di semasa perang Hunain ini, yaitu setelah kekalahan Hawazin dan Abi Thaqif ini, harta rampasan yang banyak. Okay. Rasulullah mula menguruskan harta rampasan. Dalam peperangan Hunain ini ada seorang sahabat, seorang yang datang berperang dengan niat untuk membunuh Rasulullah SAW. Dalam ramai yang banyak tu terselit nama dia Syaibah bin Utsman bin Al-Jahmi. Dia datang tu bukan berperang, tapi misi dia untuk membunuh Rasulullah. Duduk sekali, ini geng-geng munafik datang Rasulullah. Maka Syaibah ini, bila Rasulullah dah bertebaran, bila sahabat-sahabat lain lari, semua dah menyelamatkan diri atas serangan ini, Rasulullah bersendirian. Kat sinilah Syaibah bin Utsman ambil peluang untuk membunuh Rasulullah SAW. Syaibah pergi bawa keluar pedang dia, angkat macam tu. Tiba-tiba Rasulullah berada di depan dia. Dia tengok Rasulullah jauh, tiba-tiba Rasulullah berada di depan dia. Maka Rasulullah kata, wahai Syaibah, datang sini, dekat dengan aku. Maka Syaibah terkejut. Macam mana Rasulullah boleh nampak dia bawa nak bunuh Rasulullah ni, sedangkan Rasulullah berada di depan dia. Ya Syaibah, mari sini, dekat dengan aku. Maka setelah Syaibah berdatang, maka Rasulullah ambil tangan dia, letak tak ada. Maka Rasulullah kata, Allahumma a'izhu minasyaitan. Ya Allah, lindungilah dia daripada syaitan. Macam kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maka Syaibah kata, setelah itu aku datang misi nak membunuh Rasulullah, tetapi aku hidup adalah untuk mati kerana Rasulullah. Daripada dulu dada dia tu penuh dengan kesumat nak membunuh Rasulullah, benci pada Islam. Tapi hari ini setelah Rasulullah letak di tangan di dada dia, maka dia kata Rasulullah orang yang paling dia cintai, dan dia sekali boleh nak berjuang mati di depan Rasulullah SAW. Ini satu peristiwa yang
yang besar juga lah. Dan satu juga, bila Rasulullah nak pergi perang Hunain ini, Rasulullah tak cukup baju besi. Rasulullah tak cukup baju besi, dan Rasulullah pinjam kepada seorang kafir Quraisy, nama dia Safwan, pinjam baju besi. Sedangkan Safwan itu bukan orang Islam, orang kafir Quraisy yang sanggup beri kepada Rasulullah. Maka sewaktu dia nak pinjam tu, dia tanya Rasulullah, Rasulullah, ini sebagai harta rampasan ke atau pinjaman? Maka Rasulullah, tak, ini adalah pinjaman dan aku jaminannya, dan sekiranya pedang ini baju besi ini rosak, aku akan ganti balik. Maka Rasulullah ada interaksi dengan Safwan. Kita tengok satu peristiwa yang besar berlaku pada perang Hunain ini, mana Rasulullah menguruskan, setelah Rasulullah dapat menghapuskan penduduk Taif ni dengan Hawazin ini, setelah mereka dikepung selama 20 hari, dan akhirnya mereka menyerah. Maka ringkaskan cerita, Rasulullah balik ke Ja'ranah untuk membagikan harta rampasan yang banyak ini, beribu-ribu ini. Tidak ada 6,000 orang, 24,000 dan sebagainya, tak pernah ditentukan. Maka Rasulullah mulakanlah baginya. Dan antara Rasulullah bagi, dia bagi kat sinilah timbulnya satu orang yang kata geng-geng Khawarij, geng ini. Setelah Rasulullah nak bagi harta ni, maka datang seorang ni, dia kata perkataan yang tidak ada adab dengan Rasulullah SAW. Sebab itu sekarang ni timbul banyak orang yang tidak ada adab dengan Rasulullah. Dia kata Rasulullah berkahwin dengan Aisyah. Aisyah ada umur sangat muda, Rasulullah berkahwin dengan anak orang bawah umur dan sebagainya. Timbul fikrah, idea-idea yang nak menjatuhkan maruah Rasulullah SAW. Banyak kan Rasulullah yang kita kata Rasulullah tak adil. Ini bila Rasulullah sedang membahagikan harta rampasan ini, seorang sahabat ni kata, adil ya Rasulullah. Rasulullah berlaku adil lah. Mana kita tak boleh kata, kenapa Rasulullah buat macam ni? Sekarang ni pun kita kata, kenapa Rasulullah tak buat macam ni? Kenapa Rasulullah tak buat macam ni? Kita tak boleh kata, sebab kita kena serah pada Rasulullah SAW. Jadi kalaulah Rasulullah ini orang yang maksum, yang tidak melakukan kesalahan, kesilapan, maka kenapa kita pertikaikan lagi pula? Kita nak bahas boleh, tapi kita jangan pertikaikan. Maka seorang ni kata, adil ya Rasulullah. Rasulullah berlaku adil. Maka Rasulullah kata, kalau aku tak adil, siapa lagi lebih adil daripada aku? Kalau aku tak bertakwa, siapa lagi yang lebih bertakwa daripada Rasulullah? Maka Umar waktu itu, ya Rasulullah, bagilah aku untuk aku pancung lehernya, sebab ia adalah satu melahirkan keraguan. Sekarang ni orang nak meletakkan kita meragu-ragukan tentang Rasulullah. Ragu Rasulullah, betul ke Rasulullah buat ni tak tepat? Rasulullah, boleh kita kata Rasulullah tak tepat? Tak boleh. Alhamdulillah. Maka dia kata, dia ya Rasulullah. Inilah mula-mula orang kata, orang yang akhirnya orang grup ni lahirnya golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni golongan ekstremis. Dia nak tikai macam Rasulullah. Sedangkan Rasulullah tak boleh bertikaikan. Sedangkan sahabat ni tak pernah jenguk muka kalau duduk dalam majlis, tak jenguk. Sedangkan sahabat-sahabat jarang nak boleh describe, nak beritahu muka Rasulullah tu tak boleh. Sebab apa? Tak pernah tendung muka Rasulullah SAW dengan kehebatan kegurunan kepada Rasulullah. Maka sampai mereka duduk menunduk. Macam bila Rasulullah tanya apa benda, dia kata Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulullah lebih mengetahuinya. Tak ada kata Rasulullah macam ni, tak ada, tak pernah mendahului jalankan Rasulullah SAW. Jadi bila Rasulullah membagikan harta ni, mendapatkan pembahagian yang banyak. Contohnya Rasulullah bagi kepada Abu Sufyan. Rasulullah target dia bagi ialah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Rasulullah bagi ke Abu Sufyan. Abu Sufyan ni baru masuk Islam masa pembukaan ketemu Mekah. Rasulullah bagi 100 ekor unta. Kepada ada Sufyan kata, Allah Rasulullah bagi kat Sufyan. Sufyan kata, anak aku Yazid bagi 100. Anak aku Muawiyah 100. Rasulullah bagi 100 ekor unta dan bagi semua kan. Sehingga kan satu orang Badui dia kata, dia kata lembah ni banyak dah, kata di lembah ni di bawah ni banyak kambing-kambing unta. Maka Rasulullah kata, kamu nak tak? Kata, nak lah. Maka Rasulullah ambil lah semua yang di bawah lembah semua tu, rata-rata ekor tu kau ambil lah. Bukan bagi seekor, semua bagi.
Maka alam Arab Badui kata, ya Rasulullah, betul kan kamu bergurau? Tak habis semua. Maka dia bawa balik harta dia tu di kampung dia. Maka dia kata, tak ada lagi lah kat dunia ni orang yang paling pemurah Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kita kata dalam Nabi Muhammad di bulan Ramadan, Nabi Muhammad pemurah seperti angin berlalu. Maknanya kalau angin ni dia tak kira siapa. Kalau angin dia tiup pakai mahkota, kalau tak tiup tak, angin tiup semua. Jadi itulah Perlu Umar kata Nabi Muhammad ni pemurah lebih daripada angin bertiup yang laju, yang semua kena merata semua. Okey, bila dah bagi semua harta yang beribu-ribu ni, sikit lagi saya nak habiskan. Habiskan harta ni, Rasulullah bagi kepada semua, kepada orang-orang Mekah semua. Ke orang Madinah langsung Rasulullah tak bagi. Sedangkan orang Madinah tengok macam tu, tengok je orang itu kambing bawa balik, unta bawa balik. Maka timbul perasaan dalam hati penduduk Madinah, penjuang. Dia kata, ya Rasul, kita ni sekarang ni dah, Rasulullah tak sayang kita lagi dah. Rasulullah dah jumpa geng-geng Mekah, orang-orang dia. Maka Rasulullah dah bagi semua kepada orang Mekah. Orang Madinah langsung tak dapat apa. Maka dah Rasulullah nak balik ke Mekah dah. Rasulullah dah dapat jumpa kawan dia. Macam itulah dalam hati dia. Maka mereka tu beritahu kepada ketua Madinah, nama dia Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah dah jumpa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak cakap sesuatu benda kepada kamu? Maka Rasulullah kata, cakaplah apa benda yang kau nak cakap. Maka aku dengar daripada penduduk-penduduk Madinah Ansar, mereka merasa sedih kerana harta-harta dibagi kepada mereka, tak dibagi kepada mereka. Sedangkan harta tu banyak, ghanimah beribu-ribu, tapi mereka langsung tak dapat. Sedangkan mereka berjuang selama ini, berjuang habis-habisan. Banyak orang tua-tua mereka dah meninggal, mati syahid dan sebagainya, sedangkan mereka tak dapat apa. Maka Rasulullah tanya kepada Abdullah Sa'ad, bagaimana, apa pendapat kamu juga? Kamu sebagai ketua, apa sikap kamu? Maka Sa'ad kata, sikap aku adalah sama dengan sikap kaum aku jugalah. Macam kawan aku kata tak suka macam tu, tak suka. Tak macam dia mana beradab, tak pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah, kenapa ni? Tadi orang tadi ni tadi dia kata, seorang tadi dia kata, Rasulullah berlaku adil. Tak, ini sahabat Madinah ni tak, dia memang beradab, sangat-sangat beradab. Akhirnya Rasulullah kata kepada Sa'ad, okey, kita kamu kumpulkan semua penduduk Madinah yang datang perang ini, kita jumpa. Rasulullah bagi kuliah. Rasulullah bagi, maka Rasulullah kata satu perkara yang sangat besar yang kita dengar, Rasulullah kata, kenapa kamu, Rasulullah kata kepada penduduk-penduduk Ansar ini, dia kata, sekejap lagi, maknanya seorang penduduk Madinah ni rasa macam dia terpinggir. Sedangkan waktu susah tak apalah, tapi dah waktu banyak ni, sedangkan tak ada langsung habuan bagi mereka. Sedangkan orang ni baru masuk Islam 3 hari 4 hari dapat 100, 200 bawa balik, dan dia depan mata kita kan. Kat kita tak bagi langsung. Perasaan macam mana perasaan? Dia orang pun manusia juga kan, dia berjuang lama dah dalam Rasulullah. Maka di sini Rasulullah berkata kepada mereka, setelah mereka diam, Rasulullah berkata, kenapa kamu tidak menjawab? Mereka sentak menjawab, apakah lagi pendapat kami? Jawab, engkau dan Rasul, bagi Allah dan Rasul. Mereka menjawab, lillahil amni wal fadl, bagi Allah kemuliaan dan bagi Allah kasih sayang, bagimu ya Rasulullah, rasa kasih sayang dan kemuliaan bagi kamu ya Rasulullah. Kasih sayang dan kemuliaan bagi kamu ya Rasulullah. Tak menjawab satu perkataan pun. Kata macam mana, kenapa kami dibagi macam ni, kami dilayan macam, tak pernah langsung. Jadi ditanya, kenapa kami tak dapat, kenapa dibagi kami macam itu saja. Maka Rasulullah menjawab padanya, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya Allah dan Rasul lebih tersayang dan lebih berkebajikan. Akhirnya mereka cakap apa? Rasulullah kata apa? Kamu katalah apa benda pun, mungkin kamu nak kata macam ni. Sesungguhnya Rasulullah kata, sekiranya kamu mengatakan begini pun aku terima. Engkau datang macam seolah kalau kafir Quraisy, orang Madinah tu dia boleh kata macam ni.
tapi kamu tak kata, sebab kamu sangat sayang kepada aku, kamu sangat beradab, tapi kamu tak kata perkataan. Tapi Rasul kata kepada dia, engkau datang seolah-olahnya, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau datang kepada kami dalam keadaan kamu dimusuhi oleh musuh kafir Quraisy, tapi kamu dapat pelayanan dekat sini. Kamu dulu dihalau oleh kafir Quraisy, tapi kamu datang sini, kami membantu kamu. Engkau datang sini dalam keadaan dalam kesusahan, tapi kami membantu kami. Tapi kamu boleh sepatutnya kata macam tu pada aku lah. Mana kafir orang Madinah boleh kata macam ni kepada Rasulullah, tapi mereka tak kata disebabkan sayang kepada Rasulullah SAW. Maka kat sini Rasulullah sampai mereka tunduk macam menangis, orang kafir apa panggil penduduk Madinah. Last kali Rasulullah kata yang sangat menakjubkan penduduk Madinah. Dia kata, sesungguhnya apa panggil Ansar ni adalah, kalau orang Ansar tu ikut jalan ni, aku pasti ikut jalan Ansar. Ya Allah, ampunkanlah orang Ansar, ampunkanlah anak cucu dia, ampunkanlah semua. Maka Rasulullah kata perkataan yang jelas kepada mereka, kamu nak tak orang kafir penduduk Mekah ini balik ke Mekah bersama dengan kambing, bersama dengan unta, bersama dengan segala harta-harta yang didapat, tetapi kamu balik bersama dengan Rasulullah SAW di mana, dan Rasulullah tak akan pergi ke Madinah, ke Mekah. Rasulullah akan balik ke mana. Waktu inilah penduduk orang-orang Ansar menangis, tunduk, tak jenguk muka, duduk macam tu. Kau reda tak? Maka Madinah kata, sesungguhnya kami reda dengan pembahagian kamu ya Rasulullah. Kami reda dengan pembahagian kamu ya Rasulullah. Sebab aku buat macam ni adalah untuk mu'allaf ataupun untuk menarik perhatian orang-orang yang baru masuk Islam itu, supaya mereka lebih tercenderung dengan Islam. Dengan mereka rasa orang baru masuk Islam, dan kita bagi kelebihan kat dia tak masalah, sebab nak menarik hati dia. Jadi sedangkan kamu ni penduduk Madinah, kamu adalah orang yang paling kuat beragama, kamu dah sebagai mendapat martabat yang tinggi. Kamu dulu dalam keadaan berperang di antara Aus dan Khazraj, tapi dengan keadaan aku ini, dengan sebab aku ni Rasulullah datang ni, kamu menjadi satu kaum yang besar, kaum yang kuat, kaum yang maju. Takkan kamu reda lagi dengan perkara macam ni? Rasulullah cerita kat mereka, biarlah aku ni bersama dengan kamu balik ke Madinah, sedangkan mereka membalik. Kamu nak mana pilih satu? Nak harta rampasan yang banyak ke, atau nak Rasulullah? Maka mukmin kata, kami nak Rasulullah ya Allah. Sebab itu Rasulullah daripada situlah, daripada perang itulah Rasulullah balik ke Madinah. Sebab itu sampai Rasulullah wafat di Madinah. Sebab itu Madinah ni Masjid Nabawi. Rasulullah, kita kata kenapa Rasulullah tak set up ke Mekah, sedangkan Rasulullah ada asalnya di Mekah, tapi kenapa Rasulullah balik ke Madinah? Maka Rasulullah bagi harta rampasannya kepada orang-orang yang baru memeluk Islam, seperti Abu Sufyan dan lain-lain. Banyak Rasulullah bagi semuanya. Yang katanya penduduk Madinah mendapat sikit, dalam semua tempat kata langsung tak dapat. 6,000, 24,000 kambing, unta sebagainya, satu pun tak dapat. Yang dapat adalah kepada orang yang baru masuk Islam, 2 minggu baru masuk Islam lah. Mereka ini diberi layanan yang istimewa oleh Rasulullah SAW. Sedangkan mereka tidak mendapat hasil daripada peperangan ini. Tapi inilah Tuhan orang-orang Ansar yang semangatnya tinggi, tak melatah dan sebagainya. Cumanya merasa menyuarakan rasa tak puas hati itu saja kepada Rasulullah. Dan Rasulullah melayani mereka itu dengan cara yang baik, memberi penjelasan kepada mereka sampai mereka menerima apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Baik, itulah Rasulullah ni sebagai contoh yang sangat baik. Kalau kita harta rampasan macam tu, ambil kat kita semua lah kan, bagi ke anak beranak, bagi ke anak cucu, bagi semua. Tak, Rasulullah tak ada langsung bagi kepada orang yang baru masuk Islam, supaya mereka tu lebih tertarik dengan Islam. Inilah contoh yang terbaik yang diberikan oleh Rasulullah SAW sewaktu peperangan, pembahagian harta dan sebagainya. Ada juga satu peristiwa dalam peperangan ini, harta rampasan yang banyak. Seorang sahabat ni, dia hanya mengambil tali kasut saja, tali rupiah macam tu saja, dia ambil, masuk dalam poket dia. Maka Rasulullah kata dia ada ahli neraka. Ya, ambil barang orang yang tak hak dia tu, bukan besar pun, benda kecil saja, Rasulullah janjikan dia ambil neraka. Dia apatah lagi nak ambilkan
barang yang besar dan sebagainya. Jadi selepas inilah, selepas peperangan, selepas umur 61 tahun ini dah, ada lagi berbaki 2 tahun lagi. Selepas itu Nabi Muhammad balik ke Mekah membuat hajatul wida, haji, dan tahun yang ke-61, 62, 63 dan 63 telah Rasulullah mulai sakit kan, mulai sakit selama 2 minggu dan sebagainya. Dan selepas waktu wida ini, di waktu hajatul wida ini Rasulullah kata kepada kita, kepada Rasulullah, kepada sahabatnya, sesungguhnya pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dan kita tak akan bertemu lagi. Contoh saya cakap dengan dia, saya ni adalah kuliah last sekali, mungkin kalau kita tak jumpa lagi dengan saya. Jadi perkataan macam tu dah sedih kepada sahabat, dah tahu dah bahasa Rasulullah dah berakhiran dan ingin akan meninggalkan mereka. Maka sewaktu Rasulullah kata di dalam hajatul wida, khutbatul wida ni, dia kata, aku ini mungkin akan masa terakhir dan mungkin kamu tak akan jumpa lagi aku di tahun haji yang akan datang. Dia Rasulullah, sahabat-sahabat telah menangis di atas kehilangan kata-kata Rasulullah itu. Jadi inilah peristiwa-peristiwa kita, bila kita baca sirah ini kita akan lihat bagaimana sikap Rasulullah dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni kita kena banyak ajar pada anak-anak kita dan sebagainya, yang menjadi contoh kepada Rasulullah. Sekarang ni program-program untuk anak-anak tak ada kan, nak mendatangkan anak-anak kepada surau dan kepada majlis-majlis lebih lagi. Mereka perlu tahu tentang bagaimana Rasulullah. Lepas tu baru mereka boleh cintai Rasulullah. Ni mereka tak pernah baca buku sirah, tak pernah dengar ceramah-ceramah tentang sirah. Bagaimana mereka nak cinta kepada Rasulullah? Mestilah dia cinta kepada ahli-ahli bola semua kan, yang sentiasa tengok tiap hari. Yang ni tak pernah dengar dan tak pernah tahu bagaimana kisah-kisah Rasulullah, kisah sahabat dan sebagainya. Bagaimana mereka nak cinta kepada sahabat Rasulullah sedangkan mereka tak pernah tahu nama saja tentang Rasulullah. Jadi kita pun tak lama lagi akan menyambut bulan Rabiul Awal kan, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mengadakan program-program untuk anak-anak jugalah tentang kecintaan mereka kepada sirah Rasulullah SAW. Semoga dengan sedikit perkongsian ini menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan sebab itu orang yang paling kita perlu cinta ialah Rasulullah SAW. Seperti mana satu hadis Nabi berkata, sesungguhnya tidak sempurna iman seorang itu sehingga dia mencintai Rasulullah lebih daripada ibu bapa, lebih pada diri dia sendiri. Maka Rasulullah maka Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku mencintai kamu ya Rasulullah, tapi aku mencintai diriku juga. Maka Rasulullah kata, tidak ya Umar, kamu mesti mencintai aku lebih daripada segala-galanya. Maka Rasul Umar berkata, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Maka waktu itulah Rasul berkata, sekarang baru betul. Al-an ya Umar, sekarang ni barulah betul. Mana mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Jadi maknanya tuntutan agama, tuntutan Allah tu kita mendahului segala-galanya daripada kepentingan-kepentingan lain. Semoga kita lebih sayang kepada Rasulullah secara lebih yakin dengan sifat-sifat Rasulullah. Bila datang benda-benda isu-isu tentang Rasulullah, kita kena yakin Allah Rasulullah adalah seorang yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh. Mana kita nak tengok contoh ni, contoh yang tidak ada kesan, tidak ada ragu-ragu lagi dah. Dan contoh yang tidak ada ragu-ragu lagi ialah Rasulullah. Yang lain itu ada kemungkinan ada berlaku kesilapan. Dan tidak ada manusia dunia ini yang segala kehidupan dia tu dicatat. Semoga Rasulullah masuk tandas pun, Rasulullah berjalan, Rasulullah angkat tangan, Rasulullah buat apa segala-galanya menjadi ikutan. Tak ada manusia sehebat Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi Muhammad panggil Sayyidul Bashar, ketua penghulu segala manusia. Sayyidul Anbiya, penghulu segala nabi. Sayyidul Absar, maknanya orang yang paling ashraf, yang paling mulia sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat bila kita cinta kepada banyak selawat, banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih katanya kalau paling tidak paling kurangnya 10 kali menyebut Nabi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tak sebut nama Nabi Muhammad, tak boleh. Setiap hari mesti sebut Allahumma salli ala Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita sebut hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan sifat Nabi, akhlak Nabi, hadis Nabi kita tak tahu. Hari-hari kita dah sebut nama Nabi Muhammad. Jadi mana kita kena memperbanyakkan ilmu-ilmu
tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang dirahmati oleh Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majelis ini asbab kami diampunkan oleh segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sangat mencintai-Mu ya Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah majelis ini asbab untuk kami mencintai-Mu ya Allah. Semoga kami masuk surga menjadi jiran-Mu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah segala kehidupan kami pada hari ini ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami yang kami sedar dan kami tidak sedar ya Allah. Perbaikilah di antara kami ya Allah. Memudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Jika ada di antara kita yang kurang sihat dan dalam kesakitan, maka berilah kesembuhan kepada mereka ya Allah. Tunaikanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Permudahkan segala urusan mereka ya Allah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum